Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 27 Januari bersama saya Nazira Syaringat. Kita saksikan tajuk utama malam ini. Hilang ketika mandi-manda remaja ditemukan lemas. Juga 3 beranak ditahan terlibat sindiket dadah. Remaja berusia 19 tahun yang hilang dihanyutkan arus deras ketika mandi-manda bersama 2 rakannya di Sungai Parit Haji Anwar, Batu 18 Muar pada Rabu lepas ditemui lemas pagi tadi. Mangsa ditemukan di tebing sungai kira-kira 9 km dari lokasi dia dilaporkan hilang. Ketua Polis Daerah Muar ACP Rais Mukhlis Azman Aziz berkata, mangsa Muhammad Nur Hakim Zulkarnain ditemui pasukan penyelamat pada jam 10.30 pagi. Mangsa difahamkan ditemui dengan berpakaian lengkap. Ahli keluarga mangsa yang berada di lokasi kejadian membuat pengecaman identiti dan mayat kemudian dibawa ke Hospital Pakar Sultanah Fatimah untuk tindakan lanjut. Kes diklasifikasikan sebagai mati mengejut dan operasi mencari dan menyelamat disertai pelbagai agensi ditamatkan pada jam 12.30 hari tadi. Rabu lalu, mangsa bersama 2 rakannya dipercayai terjun dari jambatan di sungai berkenaan untuk bermandi-manda. Mangsa kemudian menggapai tangan meminta bantuan namun gagal diselamatkan kerana arus sungai deras. Seorang pengutip besi buruk dijatuhi hukuman gantung sampai mati oleh Mahkamah Tinggi Ipoh hari ini selepas didapati bersalah membunuh seorang pengawal keselamatan 8 tahun lalu. Hakim Dato' Anselm Charles Fernandez menjatuhkan hukuman itu terhadap R. Saravanan, 41 tahun, selepas pihak pembelaan gagal menimbulkan keraguan munasabah di akhir kes pembelaan. Mengikut pertuduhan, R. Saravanan telah menyebabkan kematian ke atas K. Gobinathan, 44 tahun, di belakang sebuah restoran di Medan Kelebang Restu Cemor antara 12.30 hari hingga 1 petang pada 5 Julai 2015. Bagi kesalahan itu, dia didakwa mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan yang membawa hukuman mati mandatori jika sabit kesalahan. Pendakwaan dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Nurul Wahidah Jalaluddin manakala tertuduh diwakili Peguam T. Vijayandran. Seramai 7 saksi pendakwaan dan 5 saksi pembelaan telah dikemukakan sepanjang prosiding yang berlangsung sejak Disember 2021. Media sebelum ini melaporkan seorang pengawal keselamatan ditemui mati dengan kesan 7 tetakan di kepala dan kedua-dua belah tangan akibat diserang 2 lelaki bersenjatakan parang. Mangsa dikatakan datang ke kawasan itu untuk membeli barangan keperluan di sebuah kedai sebelum dikejar suspek. Siasatan awal mendapati mangsa berusaha melarikan diri dalam keadaan berlumuran darah. Berikutan polis menemui kesan darah sejauh 80 meter dari lokasi mayat mangsa ditemui. 3 beranak ditahan polis lepas dipercayai terlibat dalam sindiket pengedaran dadah di Pulau Pinang. Ketiga-tiga suspek berjaya ditahan selepas polis melakukan 2 serbuan di sekitar Bukit Mertajam dan Bukit Minyak Pulau Pinang pada Selasa lalu. Timbalan Ketua Polis Daerah Seberang Perai Tengah Superintenden Muhammad Nur Daud berkata, dalam serbuan itu 1.4 kilogram dadah jenis ganja dan 2.2 kilogram heroin telah dirampas. Ujarnya tangkapan pertama melibatkan dalang sindiket berusia 49 tahun yang ditahan kira-kira jam 9 pagi di Taman Permainan Kanak-kanak dekat Bukit Minyak dipercayai ketika sedang menunggu pelanggan. Manakala tangkapan kedua dibuat di sebuah rumah teres di Bukit Mertajam pada jam 10.30 pagi. Ketiga-tiga tangkapan merupakan satu keluarga. Tangkapan pertama merupakan bapa dan tangkapan di rumah adalah ibu dan anak. Keseluruhan tiga-tiga suspek adalah satu keluarga. Buat masa sekarang, pihak kami berpendapat bahawasanya ketua sindiket ini adalah bapa kepada ketiga-tiga suspek. Beliau berkata demikian pada sidang media di Ibu Pejabat Polis Daerah Seberang Perai Tengah di Bukit Mertajam hari ini. Katanya siasatan mendapati sindiket pengedaran dadah itu aktif sejak Januari tahun lepas dan semua dadah berkenaan dipercayai adalah untuk pasaran tempatan. Kesemua dadah berkenaan yang dianggarkan bernilai RM53,265 boleh digunakan seramai 3,579 orang. Selain dadah, polis turut menyita 2 buah motosikal bernilai RM6,000.
Suspek pertama yang bekerja sebagai buruh kasar mempunyai 8 rekod lampau berkaitan dadah dan jenayah. Anaknya pula mempunyai 2 rekod jenayah manakala suspek wanita tidak mempunyai rekod lampau. Hasil ujian air kencing ke atas ketiga-tiga suspek adalah negatif. Kesemua suspek ditahan reman selama 7 hari bermula 25 sehingga 31 Januari ini dan kes disiasat di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Kadar fee program rekalibrasi tenaga kerja RTK 2.0 kekal RM1,500. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, kementeriannya tidak bercadang untuk menimbang semula atau merubah kadar itu buat masa ini. Dalam mesyuarat jawatankuasa yang dipengusikan oleh Perdana Menteri beberapa minggu lepas berkaitan perkara ini, kementerian memberikan our position statement, ya, iaitu we are prepared to facilitate kerana rekalibrasi ini untuk tahun lepas menyumbang lebih 700 juta revenue pada kerajaan. Pada masa yang sama, majikan dapat memenuhi keperluan mereka. Dan tenaga itu adalah sumber tenaga kerja itu berada dalam negara. Bermaksud mereka tak perlu ambil daripada negara sumber di luar. Itu jauh lebih mudah. So buat masa sekarang keadaannya as it is. Tambahnya, Jabatan Imigresen Malaysia JIM memaklumkan program yang mula dibuka untuk permohonan hari ini sehingga 31 Disember depan itu setakat ini berjalan lancar seperti mana yang dihasratkan. Media melaporkan sebelum ini Persekutuan Pekilang-Pekilang Malaysia FMM menggesa kerajaan untuk semak semula bayaran tersebut kepada majikan yang ingin menggaji pekerja asing di bawah program rekalibrasi. Program RTK membabitkan sektor pekerjaan perkilangan, pembinaan, perlombongan dan kuari, pengawal keselamatan, perkhidmatan, pertanian dan perladangan serta pembantu rumah asing PRA. Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri KDN akan berbincang dengan Jabatan Imigresen Malaysia JIM dan pihak berkaitan berhubung isu anak-anak pendatang asing tanpa izin parti yang ditahan bersama ibu bapa mereka di depoh tahanan. Menterinya Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata pihaknya akan mencari solusi terbaik dan seimbang membabitkan undang-undang dan kemanusiaan. Untuk tadi saya sebut lalu tentang adanya keadaan itu, semalam dibincangkan dan telah diberikan beberapa syur oleh anggota Majlis Keselamatan Negara dari perspektif undang-undang dan apakah langkah yang lebih manusiawi yang patut dilaksanakan. Bagi saya masa sebab baru petang semalam hal ini dibincangkan. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas menyampaikan amanat Tahun Baharu 2023 Kementerian Dalam Negeri KDN di Putrajaya hari ini. Pada majlis itu juga, Saifuddin Nasution melancarkan buku Cybercrime in Malaysia, The Pervasive Impact of the Internet. Turut hadir Timbalan Menteri Datuk Seri Dr. Syamsul Anwar Nasarah, Ketua Setiausaha Kementerian Datuk Seri Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz dan Ketua-Ketua Jabatan serta Kaki Tangan KDN. Lebih 30 gabungan pertubuhan bukan kerajaan NGO hadir ke Kedutaan Sweden hari ini bagi menyuarakan bantahan terhadap tindakan ahli politik Sweden Rasmus Paludan yang membakar Al-Quran di Stockholm Sabtu lepas. Nota bantahan terhadap tindakan melampau itu turut diserahkan NGO kepada Wakil Duta Sweden di Malaysia. Memetik laporan media, Presiden Majlis Perundingan Pertubuhan Islam Malaysia MAPIM Muhammad Azmi Abdul Hamid berkata, nota bantahan itu meminta agar Sweden akur bahawa apa yang dilakukan pihak tidak bertanggungjawab di negara berkenaan adalah berbahaya walaupun atas nama kebebasan. Selain itu, pihaknya turut menyerahkan Al-Quran dengan terjemahan bahasa Inggeris kepada Wakil Duta Sweden di Malaysia agar mereka memahami kandungan kitab suci itu. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim semalam menegaskan Malaysia tidak akan bertolak ansur terhadap perbuatan membakar buku atau teks agama termasuk Al-Quran, Injil dan teks agama Hindu. Beliau pada Ahad turut mengutuk keras tindakan Paludan dan menggesa kerajaan Sweden supaya mengambil tindakan segera ke atas perbuatan keji itu selain memastikan langkah drastik di masa depan untuk menangani peningkatan Islamofobia yang membimbangkan di negara tersebut. Sementara itu, umat Islam seharusnya tidak mudah terperdaya dengan sebarang provokasi atau persepsi buruk yang dibuat oleh golongan anti-Islam.
Mufti Wilayah Persekutuan Datuk Dr. Lukman Abdullah berkata, umat Islam sebaliknya perlu lebih tenang dan rasional dalam menghadapi pelbagai cabaran dan fitnah akhir zaman secara lebih berhikmah. Saranan dan nasihat itu sebagaimana yang terkandung menerusi firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Ahzab ayat 48. Menerusi ayat itu, Imam Al-Qurtubi menjelaskan bahawa ayat berkenaan menekankan supaya umat Islam mengabaikan segala celaan dan provokasi yang ditimbulkan golongan yang tidak senang dengan agama Islam. Saya menyeru umat Islam untuk menunjukkan satu sikap solidariti dalam perkara ini bagi memastikan ia tidak lagi berlaku di masa-masa hadapan. Kita perlu berusaha untuk menunjukkan kepada dunia ini Islam sangat mementingkan keamanan dan dengan itu kita dapat hidup secara bersama dengan baik di atas dunia ini. Datuk Dr. Luqman berkata, tindakan membakar Al-Quran serta menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan perkara baru. Sebaliknya, insiden itu adalah isu yang sering dikitar semula oleh golongan anti-Islam bertujuan menyemarakkan lagi api kebencian. Lebih malang, ia berlaku dari sebuah kerajaan dari negara maju dan menduduki tangga ke-7 Carta World Happiness Index 2022. Menurut Datuk Dr. Luqman, dalam situasi seperti ini, umat Islam perlu bersatu menyuarakan rasa tidak puas hati atas perlakuan biadab itu. Namun, ia seharusnya dilakukan dalam keadaan harmoni, bukannya provokasi balas yang memburukkan lagi imej Islam. Tegasnya, Islam sangat menitik beratkan nilai hikmah dan keharmonian dalam berdakwah. Justru itu, usaha dan kempen dalam mempromosikan Islam sebagai agama keamanan perlu diteruskan, terutamanya melalui media sosial. Alhamdulillah, bertemu kembali. Kerajaan memutuskan tiada pengenaan fee kepada anggota Badan Peguam Syar'i Wilayah-Wilayah Persekutuan BPS di bawah Seksyen 23, 24, 29 dan 31 di bawah Akta Profession Guaman Syar'i 2019 Akta 814 bagi tahun ini. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar berkata, keputusan itu kerana kajian lanjut penetapan fee berkenaan masih berjalan dan belum ada keputusan mengenainya dibuat. Ujar Datuk Dr. Muhammad Naim, penetapan untuk tahun 2024 dan seterusnya akan ditentukan setelah kajian lanjut tersebut dibuat serta perbincangan dengan pihak-pihak yang berkepentingan diadakan. Akta 814 mula berkuat kuasa pada 21 Jun tahun lepas yang memperuntukkan fee dan caj boleh dikenakan ke atas anggota BPS. Ia termasuk yuran tahunan dan levy di bawah Seksyen 47 Akta 814 yang kena dibayar kepada Badan Peguam Syar'i dan beberapa fee lain di bawah Seksyen 23, 24, 29 dan 31 Akta 814 yang kena dibayar kepada ketua pendaftar. Sementara itu, Datuk Dr. Muhammad Naim berkata, beliau prihatin dengan kebajikan peguam syar'i khususnya dalam era pasca pandemik yang menyaksikan bahawa profesion guaman syar'i berkenaan masih belum pulih sepenuhnya. Beliau juga mendapat maklum balas dan pandangan daripada Majlis Peguam Syari'i Wilayah-Wilayah Persekutuan MPSWP, Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan dan Jabatan Peguam Negara berkenaan dengan isu fee dan caj tersebut. Oleh itu, beliau berpandangan perlunya kajian lanjut dilaksanakan oleh pihak-pihak dengan mengambil kira amalan yang dilaksanakan oleh Mahkamah Sivil dan Majlis Peguam berhubung pengurusan peguam bela dan peguam cara sebelum apa-apa ketetapan melibatkan pengenaan fee dibuat. Perkara tersebut penting agar sebarang keputusan berhubung penetapan fee dapat dibuat dengan adil serta bebanan kepada mana-mana pihak dapat dielak. Sokongan kerajaan terutama dalam bentuk dana kepada penggiat industri nasyid mampu meningkatkan kualiti karya nasyid yang dihasilkan. Menurut penggiat seni nasyid, inisiatif kerajaan seperti dana kandungan digital DKD terbukti membantu mereka untuk berkarya dan melebarkan lagi usaha dakwah melalui nyanyian kerohanian.
Presiden Munsyid Malaysia Muhammad Razin Cik Mut berkata, selain menghasilkan karya yang berkualiti, suntikan dana tersebut dapat membantu penganjuran konsert nasyid yang memberi kesan bermanfaat kepada pendengar. Ramai artis-artis baik nasyid dan bukan nasyid dapat manfaat, dan untuk kami dalam player pemain industri nasyid ini, alhamdulillah kami berjaya bukan saja dapat menerima dana tersebut, dan kami telah membuktikan kami berjaya deliver program-program ataupun konsert-konsert ataupun produk-produk yang berkualiti yang sebagaimana yang diminta ataupun diekspektasikan oleh pihak kementerian. Tambahnya, kerjasama antara Kementerian Komunikasi dan Digital KKD dan Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama amat dialu-alukan untuk memberi sokongan terhadap industri nasyid. Beliau berkata demikian selepas sidang media konsert Saujana 25 tahun di Ibu Negara. Dalam pada itu, penyanyi nasyid yang ditemui berpandangan Malaysia berpotensi menjadi pusat seni hiburan Islamik yang mampu menarik peminat nasyid dari serata dunia sekaligus dapat menjana ekonomi negara. Kita juga boleh mencadangkan kepada pihak kerajaan untuk menjadikan Malaysia pusat bagi mempersembahkan seni hiburan Islam yang kreatif, menarik, hebat, mendidik dan bermanfaat untuk ekonomi negara Malaysia sendiri. Nasyid ni sebenarnya dia macam satu industri halal lah. So kalau kata makanan halal, Malaysia antara pioneer dia. Kita panggil Islamic banking, Malaysia pun antara pioneer dia. Sama juga muzik nasyid. Kita dah mulakan nasyid kontemporari di Malaysia ni dah jadi pencetus untuk industri nasyid dunia, dicontohi, diikuti dunia. Jadi lepas ni kita go international lah pula. Kalau boleh ada anugerah nasyid antarabangsa yang dianjurkan di Malaysia. Penganjuran konsert Saujana 25 tahun yang dijadualkan pada 5 Mac depan merupakan antara hasil dana DKD yang disediakan kerajaan. Keluarga Bahagia, Suci Sekeping Hati dan Sepohon Kayu antara lagu yang akan dibawakan Saujana dalam konsert tersebut. 1000 tahun kalau tak sembahyang, apa gunanya? Kerajaan Pahang dan Selangor menubuhkan satu jawatan kuasa teknikal bagi meneliti dan memperincikan perkara berkaitan pembangunan air dan persempadanan dua negeri. Menteri Besar Pahang Datuk Seri Wan Rosli Wan Ismail berkata, jawatan kuasa yang dianggotai Setiausaha Kerajaan bagi kedua-dua negeri itu akan meneliti beberapa perkara yang telah dibincangkan sebelum dikemukakan kepada mesyuarat kedua yang dijangka berlangsung sebelum Ramadan ini. Walaupun tidak ada kata putus, tapi ini adalah peringkat awal untuk kita merancang dan mengambil tindakan selanjutnya. Sebab itu kita katakan tadi kita akan bersyarat secara berkala. InsyaAllah bulan 3 sebelum Ramadan kita akan bersyarat untuk kita pastikan apa yang kita bincang pada hari ini dapat direalisasikan. Beliau berkata demikian ketika mengadakan sidang media selepas mesyuarat dua hala Kerajaan Pahang dan Kerajaan Selangor di Wisma Seri Pahang. Mengulas lanjut, Datuk Seri Wan Rosli memaklumkan Kerajaan Pahang dan Selangor bersetuju untuk mengadakan mesyuarat dua hala secara berkala bagi membincangkan pelbagai isu kepentingan bersama. Ini kerana katanya sempadan Pahang dan Selangor sebenarnya mempunyai banyak peluang ekonomi yang boleh diteroka dan dibina secara bersama yang akan memberi manfaat kedua-dua negeri. Sementara itu, Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syari berkata, perbincangan turut menyentuh isu bekalan makanan dan keadaan jalan di antara kedua-dua negeri. Kita telah membicarakan beberapa kerjasama dan peluang untuk kita meneroka peluang kerjasama di antara kedua-dua kerajaan negeri, termasuk menghubungkan anak-anak syarikat kerajaan negeri dalam mengupayakan keselamatan bekalan makanan dan juga berkenaan dengan mobiliti dan juga keadaan jalan di antara kedua-dua negeri. Sementara itu, dalam sidang media yang sama, Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syari memaklumkan kerajaan negeri tidak bercadang untuk membubarkan Dewan Undangan Negeri DUN dalam tempoh terdekat. Katanya DUN Selangor tidak akan dibubarkan sebelum Hari Raya Aidilfitri. Kita sedang bincang, nanti insya-Allah dalam kita akan putuskan. Setakat ni saya boleh bayangkan tidak dalam masa terdekat. Maknanya selepas raya ataupun sebelum raya ni tidak ada pembubaran, kalau saya boleh confirmkan di Selangor.
Umat Islam di Malaysia dijangka menyambut Aidilfitri pada minggu terakhir April ini. Datuk Seri Amiruddin sebelum ini dilaporkan berkata Kerajaan Selangor akan mengadakan perbincangan dengan Pulau Pinang, Negeri Sembilan, Kedah, Terengganu dan Kelantan bagi mencadangkan PRN diadakan serentak tahun ini. Cadangan itu adalah bagi memastikan kos untuk mengadakan PRN di negeri berkenaan tidak terlalu tinggi. Orang ramai perlu elak melakukan aktiviti di air dan mendaki berikutan peralihan monsun Timur Laut MTL belum berakhir. Ketua Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Datuk Seri Muhammad Hamdan Wahid berkata aktiviti seperti itu tidak sesuai dilakukan ketika musim hujan dan ia boleh menyebabkan pelbagai kemungkinan yang membahayakan. Justru beliau mengingatkan agensi atau mana-mana badan yang mengawal selia tempat pendakian atau rekreasi perlu peka dengan keadaan semasa dan aspek keselamatan perlu diutamakan. Dalam keadaan yang ada sekarang ini, ianya mungkin tidak kondusif dan tidak selamat. Jadi nasihat kita, ikutlah amaran dan juga kebenaran daripada operator-operator yang mengendalikan tempat-tempat seperti ini. Tapi kiranya kawasan itu tidak ada operator sebagai contohnya, mereka ini kena memaklumkan kepada pihak PBT yang terdekat ataupun memaklum pada pejabat polis dan bomba di mana yang mereka masuk ini supaya kita tahu kedudukan dia. Datuk Seri Muhammad Hamdan berkata demikian selepas majlis penganugerahan pingat perkhidmatan bomba bagi Akademi Bomba dan Penyelamat Malaysia Wilayah Timur dan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Terengganu di Marang. Dalam pada itu, beliau memaklumkan terdapat 600 kekosongan jawatan di dalam perkhidmatan JBPM bagi menambah kekuatan kira-kira 14,500 pegawai dan anggota yang sedang berkhidmat di seluruh negara pada masa ini. Selepas ni, guru ditahan curi makanan pelajar. Laporan luar negara, pejuang Palestin melancarkan roket ke arah Israel yang kemudian dibalas bertubi-tubi oleh tentera Zionis. Serangan udara berlaku ketika ketegangan memuncak berikutan serbuan Israel di tebing barat yang mengorbankan 10 penduduk Palestin. Pejuang Hamas menembak 5 roket ke Israel tetapi 3 berjaya dipintas. 1 jatuh di kawasan lapang dan 1 lagi jatuh di dalam Gaza. Tentera mendakwa serangan balas udara oleh Israel menyasarkan tapak pembuatan roket bawah tanah untuk Hamas serta kawasan latihan pejuang. Tiada laporan kematian oleh mana-mana pihak. Serangan maut semalam di kamp pelarian Jenin dijangka mencetuskan protes besar-besaran hari ini ketika rakyat Palestin berkumpul selepas menunaikan solat Jumaat. Hamas sebelum ini mengancam membalas serangan atas serbuan itu dan sudah mula melancarkan tembakan roket, manakala tentera Israel turut berjaga-jaga ketika rakyat Palestin memenuhi jalanan di seluruh tebing barat melaungkan solidariti bersama Jenin. Presiden Palestin Mahmud Abbas mengisytiharkan 3 hari berkabung dan di kamp pelarian penduduk menggali kubur besar untuk mengebumikan jenazah mereka yang meninggal dunia. Menteri Kesihatan Palestin May Al-Kaila berkata para medik bergelut untuk menyelamatkan mangsa yang cedera, manakala Kabinet Jenin Akram Rajuk berkata tentera menghalang pekerja kecemasan untuk memindahkan mangsa. Kedua-duanya menuduh tentera melepaskan gas pemedih mata ke arah wad kanak-kanak sebuah hospital menyebabkan kanak-kanak terhidu asap. Namun tentera Israel berkata pasukan menutup jalan untuk membantu operasi itu yang mungkin merumitkan usaha menyelamat dan gas pemedih mata berkemungkinan tersilap lontar ke hospital ketika pertempuran. Seorang guru besar ditangkap selepas didapati mencuri makanan percuma yang disediakan kepada pelajar. Kejadian dipercayai berlaku di Sekolah Rendah Gudi Palipadu, Nelo, India. Berdasarkan rakaman yang tular di media sosial, guru tersebut pada awalnya mengelak apabila saksi memintanya untuk menunjukkan barangan di dalam begnya. Wanita tempatan Naga Bush Hanamna yang berang dengan guru tersebut merampas beg guru berkenaan dan menjumpai 35 biji telur yang mempunyai cap skim makanan oleh kerajaan. Susulan kejadian tersebut, penduduk kampung dan ibu bapa murid telah membuat laporan polis terhadap kes berkenaan. Namun, guru besar tersebut turut bertindak melaporkan kes tersebut kepada polis atas faktor diserang penduduk kampung. Dalam pada itu, pegawai pendidikan daerah telah bertindak untuk menggantung sementara tugas guru besar berkenaan sehingga kes selesai.
kegembiraan pengunjung di sebuah taman tema di Bandar Zoko, China bertukar tragedi. Ia selepas buaian gergasi tiba-tiba rosak dan membuatkan pengguna mainan tersebut berlanggar dengan sebuah truk yang diparkir berhampiran. Berdasarkan rakaman yang tular di media sosial, buaian taman tema tersebut pada awalnya berfungsi dengan baik namun hilang kawalan secara tiba-tiba. Beberapa pengguna dilihat berlanggar dengan truk diparkir berhampiran sehingga buaian tersebut berhenti. Menurut pekerja taman tema tersebut, buaian berkenaan gagal berfungsi kerana terdapat masalah kawalan oleh pengendali buaian berkenaan. Tiada kemalangan jiwa atau kecederaan parah dilaporkan. Menurut polis tempatan, taman tema tersebut diarah tutup buat sementara waktu untuk siasatan. Pemilik taman tema tersebut juga ditahan untuk memberi keterangan lanjut. Seekor beruang mensabotaj kamera jejak yang diletakkan untuk merakam gambar hidupan liar di kawasan hutan di Colorado, Amerika Syarikat. Tanpa disedari, beruang itu tampil bergambar secara bersahaja sehingga merakam kira-kira 400 swafoto dalam tempoh semalaman. Pihak pengurusan Open Space and Mountain Park memaklumkan kamera jejak yang dipasang di kawasan hutan pada November tahun lalu merakam sebanyak 580 gambar dalam tempoh satu malam. Ketika ranger sedang memeriksa semua gambar hidupan liar itu, dia mendapati kira-kira 400 imej yang dirakam terdiri daripada swafoto beruang berkenaan. Hampir semua gambar beruang itu dirakam secara dekat. Pihak pengurusan taman negara itu kemudian memuat naik gambar berkenaan. Dilaporkan sebanyak 9 kamera jejak dipasang sekitar Open Space and Mountain Parks di Bandar Boulder bagi membantu para pegawai dan penyelidik mempelajari lebih lanjut mengenai pelbagai hidupan liar di kawasan tersebut. Prestasi ringgit terus positif. Laporan BA Niaga, ringgit meneruskan momentum kenaikannya apabila dibuka mengukuh berbanding dolar Amerika Syarikat hari ini. Menurut penganalisis, prestasi ringgit itu dipacu oleh peralihan minat pelabur terhadap mata wang negara serta kenaikan harga minyak global. Memetik laporan bernama, mata wang tempatan dilaporkan meningkat kepada 4.2260 pada jam 9 pagi tadi berbanding 4.2450 pada akhir urus niaga semalam. Setakat pagi ini, harga minyak mentah Brent yang juga penanda aras global itu menokok 0.26% kepada $87.70 AS setung. Rakan pengurusan SPI Asset Management, Stephen Ines berkata, ringgit mungkin mempertahankan sentimen positif itu di masa depan susulan jangkaan peningkatan pelancong Cina yang turut memacu sektor pelancongan dan perkhidmatan Malaysia. Selain itu, aliran masuk modal juga dijangka ketara apabila pelabur terus bertumpu ke pasaran Asia. Sementara itu, peniaga Active Trades berkata data pesanan barangan tahan lama utama AS juga lebih tinggi daripada jangkaan yang cenderung meningkatkan dolar AS, manakala keluaran dalam negara kasar AS juga diparas lebih tinggi daripada jangkaan iaitu pada 2.9% berbanding unjuran 2.6%. Katanya ini petanda bahawa ekonomi AS lebih baik daripada unjuran sebelum ini dan cenderung untuk menaikkan lagi dolar AS. Dalam pada itu, ringgit diniagakan lebih tinggi berbanding kumpulan mata wang utama lain. Ringgit mengukuh berbanding dolar Singapura kepada 3.2235 daripada 3.2345 pada akhir urus niaga semalam dan naik berbanding pound Britain. Ringgit mengukuh berbanding dolar Singapura kepada 3.2235 daripada 3.2345 pada akhir urus niaga semalam dan naik berbanding pound Britain kepada 5.2466 daripada 5.2583 sebelum ini. Unit tempatan itu turut meningkat berbanding euro kepada 4.6038 daripada 4.6254 semalam dan naik berbanding yen Jepun kepada 3.2595 daripada 3.2671. Baik, dengan itu sekian berita Al-Hijrah. Jangan lupa berita Al-Hijrah turut berada di pelbagai platform media sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, Instagram dan TikTok. Layari alhijrahnews.com untuk lagi kupasan berita dalam dan luar negara serta artikel eksklusif. Saya Nazira Syaringan. Assalamualaikum dan selamat malam.